Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hai semua, nama saya Muhammad Farhad bin Muhammad Pisal. Salam perkenalan, salam 10 Ramadan. Jadi bersempena dengan 10 Ramadan, saya ingin membuka satu perceritaan, satu perkongsian, iaitu mengenai juzuk yang ke-10. Jadi apabila kita membuka juzuk ke-10, ada dua surah utama yang diceritakan dalam surah juzuk ini, iaitu yang pertama surah Al-Anfal daripada ayat 41 hingga ayat 75. Dan yang surah yang kedua yang diceritakan, yang diletakkan dalam juzuk 10 adalah surah At-Taubah daripada ayat 1 sehingga ayat 93. Jika kita melihat kembali juzuk yang ke-10, kita mentadaburkan surah-surah yang berada dalam juzuk ke-10. Dia membicarakan dengan terperinci mengenai perang Badar, yang mana perang ini berlaku pada 17 Ramadan, sehingga surah ini dinamakan surah Badar. Yang mana surah ni kalau kita melihat kembali, dia memotivasikan para pejuang Islam sepanjang zaman, kerana surah ini menekankan faktor kerohanian dan kedalaman iman sebagai faktor utama kemenangan. Jika kita melihat yang pada waktu yang sekarang, setiap amalan yang dilakukan bukan sekadar buat, bukan sekadar amalan spiritual, tetapi amalannya boleh kita mengkaji hikmah-hikmah, kelebihannya. Yang mana surah ini, yang mana amalan-amalan ini membantu kita untuk menjadi lebih baik daripada sekarang. Mengikut kata-kata Imam Muhammad Al-Ghazali, surah ini turun mengiringi kemenangan umat Islam di Badar untuk menjelaskan bagaimana qadar Allah Subhanahu wa taala itu bekerja dan kedudukan upaya manusia pula. Surah ini menegaskan bahawa kemenangan yang diberikan oleh Allah kepada kaum muslimin sebagai kemuliaan dan upah langi atas kesabaran yang telah berlangsung begitu lamanya. Sebab itulah surah ini bermula dengan memutuskan ketergantungan kaum muslimin terhadap harta rampasan perang dan menjadikannya haknya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jika kita melihat kedua-dua permulaan bagi surah Al-Anfal dan surah At-Taubah, surah ini tidak bermula dengan bismillah yang memaparkan perang terakhir dalam hidup Nabi Muhammad SAW. Dua surah ini diturunkan selepas pembukaan Mekah dan menjelang peperangan Tabuk, iaitu selepas tahun ke-8 Hijrah, sebagai pengumuman peluang yang terakhir daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kaum penyembah berhala sebelum mereka diazab. Kaum musyrikin diberikan amaran oleh Allah untuk keluar dari tanah suci sekiranya masih mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun setelah berlakunya 4 peristiwa, iaitu peristiwa yang pertama, penurunan 89 surah selama 13 tahun Nabi Muhammad SAW di Mekah, mukjizat bulan terbelah, mukjizat perang Badar dan pembukaan kota Mekah tanpa peperangan. Jadi untuk mengakhirkan perkongsian pada hari ini, di akhir juzuk ini terdapat isyarat kepada ketinggian kedudukan dan kemuliaan pribadi para sahabat, iaitu mereka merasa sedih jika tidak dapat menunaikan perintah Allah, walaupun pada hakikatnya sebahagian daripada mereka memiliki keuzuran yang dimaafkan. Ini berbeza dengan orang-orang munafik, yang mana mereka sentiasa mencari jalan untuk lari daripada tanggungjawab dan ketaatan. Wahai sahabat-sahabat, kawan-kawan yang mendengar audio ini, pesanan ringkas pada kalian, jadilah manusia yang bertakwa, manusia yang membuat apa yang Allah suruh dan meninggalkan apa yang Allah larang, dan jadilah manusia yang mengajak orang membuat kebaikan dan bagi tahu ke orang jangan buat apa yang Allah larang. Dan inilah sebenar-benar takwa sebagai seorang manusia. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini.
teruskan berpuasa, jangan curi-curi makan. Apa curi-curi makan? Mampu lawan lah cakap Allah, berkena nanti. Jadi itu sahaja perkongsian saya pada hari ini. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.